dan salam sejahtera buat semua. Saya Putri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod Perjuangan Tokoh Tempatan, bahagian 2. Negara kita kaya dengan sejarah perjuangan tokoh-tokoh tempatan yang telah bangkit menentang penjajahan dan penindasan terhadap penduduk tempatan. Tokoh-tokoh ini telah menunjukkan semangat juang yang tinggi bagi membebaskan negara kita daripada belenggu penjajahan. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menerangkan sejarah dan latar belakang tokoh-tokoh pejuang tempatan, menyenaraikan faktor-faktor penentangan tokoh-tokoh pejuang tempatan terhadap penjajah, dan akhir sekali, kamu semua akan mampu menyatakan kronologi peristiwa penentangan tokoh pejuang tempatan terhadap penjajah. Nama sebenar Datuk Bahaman adalah Abdul Rahman bin Iman Noh. Setelah kematian orang kaya Indra Segera, beliau telah dilantik sebagai pembesar Temerloh. Beliau juga sering dipanggil menghadap Sultan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negeri. Terdapat beberapa faktor penentangan Datuk Bahaman terhadap British. Antaranya adalah 1. Hilang hak mengutip cukai. Sewaktu penjajahan British di Pahang, seorang pegawai British yang bernama E.A. Wise telah dilantik sebagai pegawai magistrate dan pemungut hasil di daerah Temerloh. Pelantikan pegawai British ini telah menyebabkan Datuk Bahaman kehilangan kuasa bagi mengutip cukai. 2. Pembinaan Balai Polis di Lubuk Terua. Selain itu, E.A. Wise juga telah mengambil keputusan untuk mendirikan Balai Polis di Lubuk Terua tanpa berunding dengan Datuk Bahaman terlebih dahulu. Tindakan British ini telah mengancam pengaruh dan kedudukan beliau sebagai pembesar tempatan. 3. Pelucutan gelaran dan jawatan sebagai pembesar. Disebabkan penentangan beliau terhadap arahan-arahan British, Hugh Clifford telah menganggap Datuk Bahaman sebagai penderhaka. Pegawai British ini telah memaksa Sultan Ahmad untuk melucutkan gelaran dan jawatan yang dipegang oleh Datuk Bahaman. Tindakan ini telah menjatuhkan maruah beliau sebagai pembesar negeri Pahang. Pada 16 Disember 1891, British telah menangkap 3 orang pengikut Datuk Bahaman atas tuduhan mengutip hasil hutan tanpa kebenaran. Tindakan British ini telah menyebabkan Datuk Bahaman dan pengikutnya bertindak balas dengan menyerang Balai Polis Lubuk Terua. Peristiwa ini telah menyebabkan tercetusnya Perang Semantan. Bagi membalas serangan Datuk Bahaman, Hugh Clifford telah mengetuai pasukan 200 orang tentera untuk menawan semula Lubuk Terua pada 26 Disember 1891. Serangan British tidak berjaya apabila mereka tewas dalam pentempuran di Kelubi. Disebabkan kekalahan ini, Hugh Clifford terpaksa berundur dan meminta bantuan dari Singapura. Pada Januari 1892, British memaksa Sultan Ahmad untuk menamatkan penentangan Datuk Bahaman. Sebuah pasukan tentera yang dinamakan Gerakan Sultan telah ditubuhkan. Ia telah disertai oleh J.P. Roger, Residen Negeri Pahang pada ketika itu. Pasukan ini telah dibekalkan dengan 200 pucuk senapang dan 10,000 butir peluru oleh pihak British. Sultan Ahmad pula telah dilantik untuk mengetuai pasukan ini. Hasilnya, mereka telah berjaya menawan 11 buah kubu Datuk Bahaman di Bentung. Pada Mac 1892, Datuk Bahaman menawan semula Lubuk Terua. Perjuangan Datuk Bahaman menjadi lebih hebat kerana mendapat sokongan Tok Gajah dan Mat Kilau. Pada 8 Mei 1892, British telah sekali lagi menyerang Lubuk Terua. Serangan ini telah memaksa pejuang-pejuang negeri Pahang berundur ke Kelantan dan Terengganu. Sewaktu mereka berada di Terengganu, Tok Ku Paloh, seorang ulama tersohor, telah menyemarakkan kembali semangat pejuang-pejuang Pahang untuk berjihad menentang penjajahan British. Pada 14 Jun 1894, Datuk Bahaman dan 100 orang pengikutnya telah berjaya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. British bertindak balas dengan menghantar Colonel Walker untuk menawan semula Jeram Ampai. Serangan ini telah memaksa Datuk Bahaman dan pejuang-pejuang Pahang yang lain berundur ke Kelantan dan mendapat perlindungan di Chiang Mai, Thailand. Nama sebenar Tok Janggut adalah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan.
Beliau lebih dikenali dengan gelaran Tok Janggut dalam kalangan penduduk tempatan kerana menyimpan janggut hingga ke paras dada. Terdapat beberapa faktor penentangan Tok Janggut terhadap British. Antaranya adalah 1. Peraturan tanah. Pada tahun 1915, British telah mewajibkan semua petani supaya membayar cukai tanah. Hal ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan penduduk-penduduk tempatan. 2. Pengenalan cukai yang membebankan. Selain cukai tanah, British turut memperkenalkan banyak cukai-cukai lain yang membebankan rakyat. Pengenalan cukai-cukai yang tidak munasabah ini sangat membebankan para petani yang sedia miskin. Ia juga dianggap sebagai satu penindasan terhadap penduduk tempatan. 3. Sistem pembayaran cukai yang menyusahkan. Penduduk tempatan menghadapi masalah menjelaskan cukai kerana pejabat bayaran cukai terletak jauh di bandar. Selain itu, hanya terdapat seorang sahaja pegawai yang bertugas bagi menguruskan segala urusan pembayaran cukai. Hal ini menyebabkan proses pembayaran cukai memakan masa yang sangat lama. Mereka yang gagal membayar cukai akan ditangkap dan didenda oleh British. 4. Perasaan anti-British. Sentimen anti-British meningkat apabila Britain menyerang kerajaan Turki Uthmaniyah semasa Perang Dunia Pertama tahun 1914. Sewaktu peperangan ini, kerajaan Turki Uthmaniyah telah menyeru umat Islam di seluruh dunia berjihad menentang penjajah barat. Penentangan Tok Janggut bermula 28 April 1915 apabila pegawai daerah Pasir Putih telah menghantar Sarjan Cik Wan untuk menangkap Tok Janggut. Sewaktu kejadian tersebut, satu perbalahan telah tercetus di antara pengikut Tok Janggut dan pihak polis. Hal ini telah menyebabkan Sarjan Cik Wan mati ditikam oleh Tok Janggut. Pada 29 April 1915, Tok Janggut dan pengikut-pengikutnya telah melancarkan serangan ke atas Pasir Putih. Mereka telah berjaya menguasai Pasir Putih selama 3 hari. Mereka juga turut mengisytiharkan Pasir Putih bebas daripada ancaman British. Pada 9 Mei 1915, British menawarkan hadiah sebanyak $500 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Tok Janggut dan pemimpin kanannya. British kemudiannya telah membakar rumah Tok Janggut dan pengikutnya pada 23 Mei 1915 kerana enggan menyerah diri. Tok Janggut telah bertindak balas dengan menyerang Pasir Putih. Pada 24 Mei 1915, British telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap kubu Tok Janggut di kampung dalam Pupuh Saring. Dalam serangan ini, Tok Janggut telah terkorban. Bagi membalas dendam, jenazah Tok Janggut telah diarak di Pasir Putih dan Kota Baru. Jenazahnya kemudian digantung secara songsang di padang balai besar Kota Baru selama 4 jam. Beliau kemudiannya dikebumikan di Pasir Pekan. Nama sebenar Mat Salleh adalah Datu Muhammad Saleh bin Datu Balu. Beliau telah dilahirkan di Inanam, Sabah. Sewaktu kecil, bapanya telah membawa keluarganya berpindah ke Sungai Sugut. Di sana, bapanya telah dilantik menjadi pemerintah tempatan. Setelah kematian bapanya, Mat Salleh telah dilantik menjadi pemerintah Sungai Sugut. Terdapat beberapa faktor penentangan Mat Salleh terhadap Syarikat Borneo Utara British SBUB. Antaranya adalah 1. Perjuangan jihad. Penentangan Mat Salleh berpunca daripada semangat perjuangan jihad yang telah ditunjukkan oleh orang Sulu di selatan Filipina. Pada waktu itu, orang-orang Sulu di sana telah berjuang bermati-matian bagi menentang penjajahan Sepanyol. Perjuangan mereka telah menjadi sumber inspirasi kepada Mat Salleh untuk berjuang menentang penjajahan SBUB. 2. Peraturan yang membebankan. Selain itu, SBUB turut memperkenalkan pelbagai peraturan-peraturan yang menindas penduduk tempatan. Sebagai contoh, rakyat dijadikan buruh paksa, beras dikenakan cukai manakala setiap pemilik perahu dikehendaki membuat lesen. Pada Ogos 1895, Mat Salleh dan beberapa pembesar tempatan telah pergi ke Sandakan untuk menemui C.V. Craig, Gubernur Beaufort pada ketika itu. Tujuan mereka adalah untuk berunding tentang masalah cukai dan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pegawai SBUB terhadap penduduk tempatan. Namun, kedatangan Mat Salleh dan pembesar-pembesar itu tidak dilayan. Setelah menunggu dengan sabar selama 10 hari, rombongan Mat Salleh telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Sandakan. 4.
perkampungan dibakar. Kewujudan Mat Salleh dianggap mengancam kepentingan SBUB di Sabah. Pada 1896, SBUB telah menyerang Sungai Sugut dan membakar perkampungan Mat Salleh. Selain itu, SBUB turut menawarkan hadiah sebanyak $500 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Mat Salleh. Pada Julai 1897, Mat Salleh telah mendirikan kubu di Ranau dan membakar Pulau Gaya. Pada November 1897, Mat Salleh telah menyerang Ambong. Serangan ini telah banyak melemahkan kedudukan SBUB di Sabah. William Cowie, pengarah urusan SBUB, tidak berupaya untuk mengalahkan Mat Salleh. Oleh sebab ini, beliau telah menawarkan pendamaian dan pengampunan kepada Mat Salleh. Pada April 1898, sebuah rundingan telah diadakan antara Mat Salleh dengan William Cowie di Menggatal. Antara syarat perjanjian adalah Mat Salleh dan pengikutnya diberi pengampunan. Penduduk Inanam yang melarikan diri semasa kekacauan dibenarkan kembali ke kampung halaman mereka. Mat Salleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Mat Salleh diminta melaporkan pergerakannya kepada SBUB. Sejak dari mula lagi, SBUB telah berniat untuk mungkir janji. Pada 1899, SBUB mengambil alih pentadbiran Mat Salleh di Tambunan. Mat Salleh berasa tertipu dan mengambil keputusan untuk meneruskan penentangan. Beliau telah membina kubu di Kampung Tebuh, Tambunan. Bagi menamatkan penentangan Mat Salleh buat selama-lamanya, SBUB menyerang kubu Mat Salleh secara besar-besaran. Akibatnya, pada Januari 1900, SBUB telah berjaya menewaskan Mat Salleh. Mat Salleh pula telah terkorban dalam pertempuran tersebut. Nama sebenar Antanom adalah Ontoros, anak lelaki Antanom. Beliau telah dilahirkan di Sungai Salarom pada tahun 1875. Beliau berasal daripada keturunan suku Murut Tagol yang bermaksud golongan bermartabat mengikut adat istiadat kaum Murut. Terdapat beberapa faktor penentangan Antanom terhadap Syarikat Borneo Utara British SBUB. Antaranya adalah 1. Larangan membuka tanah baru. Sewaktu penjajahan SBUB di Sabah, syarikat tersebut telah melarang suku kaum Murut daripada membuka tanah baru. Akibat tidak cukup tanah untuk bercucuk tanam, kaum Murut telah mengalami masalah kekurangan beras. 2. Cukai yang membebankan. SBUB turut mengenakan pelbagai cukai yang membebankan seperti cukai kepala $1 setiap orang, cukai tanaman pindah sebanyak 50 sen seekar, cukai pokok kelapa sebanyak 25 sen dan cukai memelihara anjing sebanyak $1 seekor. 3. Buruh paksa. Selain itu, kaum Murut turut dijadikan buruh paksa. Setiap pasangan Murut yang memiliki 2 orang anak mesti menyerahkan salah seorang dari mereka sebagai buruh syarikat. 4. Menzalimi keluarga. SBUB juga turut bertindak zalim kepada pasangan suami isteri kaum Murut. Mereka dipaksa tinggal secara berasingan di seberang tebing sungai. Setiap kali mereka berkunjung, mereka akan dikenakan cukai sebanyak $1. 5. Menceroboh kawasan hutan. SBUB juga menceroboh kawasan hutan yang menjadi kawasan suci kaum Murut untuk membina jalan. Perbuatan ini dibantah oleh kaum Murut kerana mengikut kepercayaan mereka pencerobohan akan mengganggu roh nenek moyang mereka. Antanom menyatukan kaum Murut dalam menentang penindasan SBUB demi menebus maruah mereka. Pada Februari 1915, Antanom menyerang pensiangan dan membakar bangunan kerajaan. Pada Mac 1915, Antanom telah memimpin kira-kira 600 orang Murut untuk menyerang Rundung. Mereka telah berjaya memusnahkan pejabat pentadbiran SBUB. Kejayaan ini telah menaikkan lagi semangat perjuangan orang Murut. Pengikut Antanom telah bertambah menjadi 900 orang. Bagi memperkuatkan pertahanannya, Antanom telah membina sebuah kubu di Sungai Selangit. Kubu ini mengandungi 7 buah rumah bawah tanah. Pada April 1915, SBUB menghantar 400 orang tentera untuk menyerang kubu Antanom. Pertempuran tersebut telah berlangsung selama 6 minggu. Dalam pertempuran tersebut, Antanom dan 400 orang pengikutnya telah terkorban demi mempertahankan Rundung.
Penentangan ini dikenali sebagai Kebangkitan Rundung. Nama sebenar Haji Abdul Rahman Limbong ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Beliau dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbong kerana beliau sering ke Limbong ke Maman untuk mengajar agama. Beliau telah berjuang bagi membela nasib petani yang tertindas. Perjuangan beliau dikenali sebagai Kebangkitan Tani di Terengganu. Terdapat beberapa faktor penentangan Haji Abdul Rahman Limbong terhadap British. Antaranya adalah 1. PAS kebenaran yang membebankan. Pada tahun 1921, British telah memperkenalkan peraturan tanah baru. Menurut peraturan ini, mana-mana petani yang ingin membuka tanah dan bercucuk tanam perlu mendapatkan kebenaran dengan bayaran 50 sen. Mereka juga perlu mendapatkan PAS kebenaran jika ingin menebang pokok dan mengutip hasil hutan. 2. Penguatkuasaan Undang-Undang Binatang Buas. Undang-Undang Kawalan Binatang Buas yang diperkenalkan pada 1923 telah melarang penduduk dari memburu binatang liar. Sesiapa yang ingkar akan dikenakan denda sebanyak $500 dan senapang mereka akan dirampas. 3. Peraturan Tanah Baru. Peraturan Tanah Baru pada tahun 1924 telah mewajibkan penduduk mendaftar tanah mereka dengan bayaran sebanyak $2.50 seorang. 4. Pengaruh pemimpin agama. Pemimpin agama turut memainkan peranan dalam membangkitkan semangat anti-British di Terengganu. Menurut Haji Abdul Rahman Limbong, tanah adalah hak Allah dan rakyat bebas mengerjakannya tanpa perlu membayar cukai kepada kerajaan. Pada 1922, petani-petani di Kuala Telemong telah menentang peraturan British dengan membersihkan tanah tanpa mengambil PAS kebenaran. Sebagai tindakan, British telah menangkap 43 orang petani dan mendakwa mereka di mahkamah. Haji Abdul Rahman Limbong telah bertindak sebagai peguam. Sewaktu perbicaraan, British gagal mematahkan hujahnya yang menyatakan bahawa tanah adalah hak Allah dan bukan hak negeri. Mahkamah telah menerima hujah tersebut dan kesemua petani tersebut telah dibebaskan. Pada 1928, British telah mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas petani-petani yang enggan membayar cukai. Ancaman ini telah menyebabkan seramai 1,000 orang petani berhimpun di Marang, Kuala Telemong dan Kuala Berang. Mereka telah mengisytiharkan perang terhadap British. Balai Polis dan bangunan kerajaan di Kuala Berang diserang dan bendera merah telah dikibarkan. Bagi menghadapi tentangan ini, British telah meminta bantuan daripada negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebuah pertempuran telah berlaku di Padang Kacong. Dalam pertempuran tersebut, seramai 12 orang petani terkorban. Semua pemimpin petani termasuk Haji Abdul Rahman Limbong telah ditangkap. Beliau telah dijatuhkan hukuman buang negeri ke Makkah atas tuduhan menghasut dan mencetuskan kebangkitan di Terengganu. Saya harap anda telah pelajari banyak perkara dalam episod ini. Jangan lupa siapkan lembaran kerja yang telah disediakan. Kalau tak cuba nanti tak pandai tahu. Sehingga kita berjumpa lagi.